Baik, terputus InsyaAllah, saya minta maaf. Terputus. Kita sambung kat sini InsyaAllah. Jadi terputus tadi, saya minta maaf sebab saya pun tak tahu, tapi saya rasa ada orang cuba call masuk daripada luar negara, masuk daripada Malaysia masuk. Yang saya minta maaf tadi bila dia orang call dia terputus. Dia punya internet line dia terputus. Saya pun tak pasti, saya tak ambil tapi masih terputus. So kita sambung insya-Allah. Saya minta maaf, kita sambung, line terputus. Baik. Jadi kita melihat tadi bagaimana apabila Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu anhu telah bertanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat yang kena teruk, diseksa teruk lah. Dia tanya ni bukan sebab saja-saja, dia tanya sebab dia memang kena teruk. Pernah diketuk dengan besi panas tu dia ketuk kepala dia sampai lembik. Kepala dia jadi lembik. Sampai pensan dia. Maka dia minta, ya Rasulullah, tolonglah doakan kepada kami, minta pada Allah supaya seksaan-seksaan diangkat. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam merah pada muka dia, marah. Marah kenapa? Sebab sahabat tak sabar. Jadi hari ini kalau kita tak sabar, Allah bagi kita ujian, kita tak sabar. Allah bagi kita susah, kita tak sabar. Allah bagi kita sakit, kita tak sabar. Allah bagi kita masalah, kita tak sabar. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita masalah, sakit sebagainya, kemudian kita tak sabar, kita akan nak minta supaya cepat. Pertolongan Allah. Kalaulah andainya ada Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama kita, tentu marah Rasul. Rasul sallallahu marah kat kita. Kamu ni tak sabar. Kamu ni tak sabar nak minta ke Allah. Tak sabar. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu anhu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan sesungguhnya umat-umat sebelum kamu pernah diseksa dengan disisir dengan sikat besi, sehingga terpisahlah antara tulang dan daging dengan tulang terpisah. Tetapi siksaan itu, perlakuan itu tidak menyebabkan mereka berpaling dari agamanya. Wallahi, demi Allah, Allah akan menyempurnakan urusan ini. Allah akan bagi Islam menang. Sehinggalah seorang pengembala yang berjalan, ada seorang yang berjalan menempuh perjalanan dari San'ah di Yaman, di Hadral Maut. Dari San'ah ke Hadral Maut, dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, atau khawatir kepada serigala yang akan menerkam kambing-kambingnya. Tapi kamu ini semua tergesa-gesa. Jadi kalau kita tak bersabar, maka Rasulullah kata tergesa-gesa. Sebab tu kalau kita tak sabar, kalau adalah Rasulullah SAW bersama kita hari ini, tentu dia akan marah kat kita. Kamu ni tak sabar. Nak minta cepat kaya, nak minta cepat senang, nak minta cepat menang. Tak sabar. Sewaktu peperangan Ahzab, ketika itu sahabat-sahabat terpaksa berhadapan dengan ujian yang dahsyat, yang sangat dahsyat. Ketika itu kaum musyrikin mengepung orang-orang yang beriman di setiap sudut, sehingga mereka mengalami kesempitan untuk bergerak. Lalu mereka teringat kepada apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah SAW tentang kesusahan yang dihadapi oleh umat yang terdahulu dalam perjuangan mereka untuk menegakkan daulah Islam, negara Islam. Akhirnya mereka bertambah iman mereka. Terus bersabar. Jadi Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walamma ra'awul mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Ini orang yang mentauhidkan Allah. Dan pada masa orang-orang yang beriman melihat tentera Al-Ahzab, kalau kita hari ini, kita beriman pada Allah, melihat tentera Dajjal, melihat olahan ataupun pakatan jahat ataupun rancangan jahat Al-Masih Dajjal dan tentera ini, kita melihat
Oh, Amerika hantar kapal kat tempat kita. Amerika hantar kapal kat laut kita. Oh, ini ada serangan bio weapon, biological warfare, bio weapon disebut kan. Ada virus. Oh, dia hantar macam-macam ni kat kita. Tengok satu-satu apa ancaman mereka. Oh, mereka nak menguasai ekonomi. Contoh perempuan saya sebut kat sini. Kita sedang usahakan untuk siapa-siapa yang berminat untuk menukar wang ringgit, wang kertas kepada emas, insya-Allah ada jalan ada jalan. Saya ada dapat sesuatu yang istimewa lah insya-Allah siapa yang berminat. Jadi kita tengok satu-satu perancangan jahat. Perancangan jahat kita kata musuh Islam. Macam mana sahabat dulu? Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab. Orang-orang beriman itu pada masa itu melihat tentera al-ahzab. Kita tentera Dajjal. Qalu, maka mereka berkata, haza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Sesungguhnya apa yang kita nampak ini, apa yang depan kita ini adalah merupakan janji Allah dan Rasulnya. Jadi orang beriman ni tengok tentera Dajjal ni, dia bukan nampak tentera Dajjal, dia bukan nampak perang, nampak apa namanya? Nuklear. Nampak bom, nampak virus, nampak vaksin, bukan nampak tentera Dajjal tu. Dia nampak apa, dia kata apa? Haza ma wa'adana Allah wa rasul. Inilah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul. Maka dia kata, inilah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul. Wa sadaqallahu wa rasuluh. Dan benarlah Allah dan Rasul. Wa ma zadahum, dan tidaklah bertambah kepada mereka itu illa imana wa taslima, melainkan iman mereka dan melainkan penyerahan diri mereka bulat kepada Allah. Ini kekuatan ni. Tengok Dajjal, bukan nampak Dajjal. Tengok tentera Amerika, bukan nampak tentera Amerika. Ni orang beriman. Tengok nuklear bom, bukan nampak nuklear bom. Dia bukan nampak kejahatan-kejahatan tu, dia nampak ini janji Allah. Allah dah sebut dah. Apa kata Rasul? Tidak berlaku kiamat sehingga berlaku peperangan. Tidak berlaku kiamat sehingga berlaku pembunuhan. Tidak berlaku kiamat sehingga berlaku huru-hara. Tidak berlaku kiamat sehingga berlaku kesusahan demi kesusahan. Fitnah. Maka bila orang beriman melihat ujian yang ada di depan dia, lihat tentera Dajjal, melihat perancangan jahat dia, melihat tentera-tentera yang dengan bomnya, dengan nak kepung kita. Kalau ikut, takutlah. Kalau kita ikut, takut. Kenapa takut? Tentera nak kepung kita. Malaysia nak kena serang. Indonesia nak kena serang. Thailand nak kena serang. Dengan tentera Dajjal, tentera Zionis. Kita tengok pula, rupanya Amerika dengan China ni bersatu. Nak menghapuskan orang beriman. China ni apa? Musyrikin. US ni apa? Zionis. Bersatu. Semua bersatu. Al-kufru millatu wahidah, kata Rasul. Kekufuran itu satu je. Satu sistem. Kita tengok semua. Kita kata serangan-serangan akhir zaman ni. Maka orang yang beriman kata apa? Macam mana orang beriman zaman Nabi dulu. Sahabat-sahabat Nabi. Walamma ra'al mu'minun al-ahzab. Apabila orang-orang beriman melihat tentera Ahzab mengepung Madinah, qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasul. Itulah janji yang Allah dah janjikan, bahawa akan ada cobaan, ujian, akan ada kesusahan, tentera kepung. Ininya adalah merupakan wa'id atau ma wa'adana Allah wa rasuluh, iaitu ini janji Allah dan Rasul. Sadaqallahu wa rasuluh. Benar janji Allah, benar janji Rasul. Apa janji Allah, janji Rasul? Kita ni tak akan masuk Jannatul Firdaus. Kita ni tidak akan dapat semaksima bahagia. Syahid fi sabilillah, tak akan dapat kebahagiaan, kekuatan, kesempurnaan illa, melainkan bila kita berdepan dengan musuh-musuh tadi. Berdepan dengan kesusahan, berdepan dengan kepayahan, berdepan dengan penderitaan, berdepan dengan ancaman, berdepan dengan ketakutan. Bila berhadapan dengan musuh tadi, maka para sahabat kata apa? Wa ma zadahum
illa imana wa taslima. Maka tidaklah perkara itu melainkan menambahkan iman mereka, menambahkan penyerahan bulat-bulat mereka kepada Allah. Ini surah Al-Ahzab ayat 22. Jadi apa sebenarnya akhir zaman ni? Apa sebenarnya hakikat ujian akhir zaman? Apa sebenarnya hakikat ujian kita berhadapan dengan kesusahan? Sebenarnya Allah nak penuhi janji dia. Orang yang betul-betul beriman ni, orang yang nak bersihkan diri dia ni, maka orang ni Allah nak bagi kebahagiaan yang sempurna, kejayaan yang sempurna. Allah nak bagi kita kekuatan yang sempurna sampai kita boleh kalahkan mereka. Kita mungkin tak pergi, tapi orang lain akan pergi. Orang Islam, orang beriman, bersama dengan panji-panji la ilaha illallah. Maka para sahabat dulu macam gitu. Bila melihat tentera Ahzab, bertengok, benar Rasulullah dah sebut dah akan berlaku peperangan-peperangan macam ni, dan Rasulullah sebut dah kita akan menang. Benar janji Allah, benar janji Rasul. Samalah kita hari ini berdepan dengan Al-Masih Dajjal, berdepan dengan tentera dia. Allah janji apa? Allah janji orang Islam menang. Habis nanti kita mati macam mana? Mati ni Allah dah tetapkan. Tuan-tuan dan puan, Islam menang ke? Selepas kita mati, sebelum kita mati, kita tetap mati. Mati dah tetap dah. Ingat Allah firman, fa iza jaa ajaluhum wa kulli ummatin ajal. Setiap daripada umat itu akan mati. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Maka apabila sampai waktu ajal mereka, tidak akan lambat walaupun sesaat, tidak akan cepat walaupun sesaat. Mati kita ni dah tetap dah. Sama ada kita mati tahun ni, tahun depan, sama ada kita mati kena ketika kita umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 60 tahun. Mungkin hari jadi kita tahun ni hari jadi yang terakhir. Mati Allah dah tetap dah. Tapi janji Allah menang. Jadi bila tengok Dajjal, tengok tentera Dajjal, tengok perancangan Dajjal, bukan ketakutan yang ada dalam hati mereka yang beriman, tetapi mereka wa'adanallah. Inilah merupakan janji Allah. Wa rasul, itu janji Rasulullah SAW. Rasulullah dah cerita tak tentang Dajjal? Dah cerita dah. Dalam Quran dah cerita dah tentang Dajjal. Cerita tentang tentera Dajjal, cerita tentang Yahudi, tentang Kristian yang kita akan berhadapan dengan mereka. Allah dah cerita dah. Dan Rasul SAW telah pun menghuraikan apa yang Allah SWT firmankan. Rasulullah hurai dalam hadisnya banyak. Cerita Dajjal lah, cerita tenteranya, cerita tentang kesusahan. Semua Rasulullah cerita. Jadi bila berlaku perkara tersebut, orang beriman kata apa? Wa'adanallahu wa rasul. Benarlah janji. Dan inilah janji Allah. Wa'adanallahu wa rasul. Dan inilah janji Allah. Haza. Inilah janji Allah. Dan wasadaqa. Wasadaqallah. Wasadaqallah. Wasadaqallahu wa rasul. Wasadaqallahu wa rasul. Benar janji Allah. Benar janji Rasul. Apa dia? Janji Allah kita akan menang. Janji Allah orang beriman akan menang. Kita hidup, kita mati ketika kemenangan itu bergantung ajal yang Allah dah bagi pada kita. Ada orang umurnya panjang, ada orang umurnya pendek, tapi menang janji Allah. Jadi kita kena berusaha ke arah kemenangan. Macam mana usaha kemenangan? Kena duduklah dalam tarbiyah. Kena duduk dalam dakwah. Kena duduk dalam proses organisasi Islam. Bina ukhuwah, kasih sayang. Kena duduklah di dalam jihad, perjuangan. Jalan Allah, kena duduklah. Jadi tiba-tiba kita mati awal. Macam Sumayyah lah. Dia orang pertama mati, syahid. Macam Yasir, orang kedua mati syahid. Kan tak sempat pergi Mekah, pergi Madinah, tak sempat hijrah. Tapi dia syahid. Mati cepat. Tetapi Allah bagi menang. Rasulullah menang tak? Rasulullah menang. Boleh buka balik kota Mekah. Fathul Mekah. Boleh buka. Kan? Menang. Janji Allah menang. Tapi siapa yang mati awal? Matilah awal. Siapa yang mati lambat? Matilah lambat. Kerana mati itu Allah dah tetapkan ikut masing-masing. Yang penting, bila tengok Dajjal, bila tengok tentera Dajjal, tentera Amerika, tentera Zionis,
kejahatan mereka, pakatan mereka. Orang beriman nampak ini janji Allah. Orang beriman nampak janji Allah, kita menang. Janji Allah kita menang. Maka kita kena bersama-sama dengan orang yang menang. Jangan bersama dengan orang yang kalah. Buat apa nak bersama dengan orang yang kalah? Janji Allah, Dajjal kalah. Kenapa nak dengan Dajjal? Janji Allah, siapa yang pegang dunia, hajat dunia, hajat pangkat, sayang kedudukan, maka mereka akan kalah. Dijamin kalah sebab Allah dah janji menang. Allah dah janji menang. Rasul sallallahu alaihi wasallam dah janji menang. Tiba-tiba kita bersama dengan puak-puak yang akan kalah. Walaupun mereka majoriti. Walaupun mereka ramai. Walaupun mereka hebat, teknologinya hebat. Tetapi janji Allah, orang beriman akan menang. Tuan-tuan rahmat Allah SWT. Ini sabar. Ini sabat. As-sabr. Kita sabar. Kerana kita tahu, yakin janji Allah, kita akan menang. Kita sabat, tetap pendirian kita, teguh pendirian kita. As-sabat. Kenapa? Kerana janji Allah, kita menang. And tiba-tiba kita mati awal, dah memang kita mati awal. Maknanya itu dah masa ajal kita. Tak boleh buat apalah. Tapi kalau Allah SWT bagi kita umur panjang, kita menang bersama-sama dengan tentera mukmin, maka kita menang di dunia, menang di akhirat. Siapa yang dipanggil Allah pulang lebih awal daripada kemenangan itu, ajalnya besok lusa, tak sempat menang lagi contohnya, maka dia telah habiskan ubudiah dia. Dia menang juga sebab dia berada di atas jalan jalan dakwah, tarbiyah dan jihad fi sabilillah. Macam mana Sumayyah, walaupun dia mati awal di Mekah, Yasir mati awal di Mekah, tetapi mereka tetap bersama-sama dengan jamaah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana jamaah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu memperjuangkan Islam, menegakkan Islam sampai ke hari ini. Islam tertegak, Islam berada di seluruh dunia. Jadi sebab tu kita kena faham, ini hakikat sabar. Sabar. Kita kena sabar. Sebab tu macam mana nak sabar? Kita tak boleh nak sabar melainkan kita proses iman kita. Kita proses iman kita. Proses akidah kita. Sebab tu saya sebut tuan-tuan rahmat Allah, kita kena bina kekuatan hati kita dengan zikrullah. Bina kekuatan hati kita dengan kita kata tadi kekuatan yang kita gambarkan bersama-sama dengan ukhuwah. Kena bina tuan-tuan. Ini selepas ini insya-Allah PKP akan dikurangkan kepada PKPB. Jadi insya-Allah lepas ini saya akan pergi ke negeri-negeri insya-Allah. Saya hajat kalau boleh dapat jumpa dengan tuan-tuan, puan-puan sekalian, terutamanya yang dalam sisi. Hujung minggu ni akan ada perjumpaan untuk Selangor. Untuk kawan-kawan Selangor, saya harap kawan-kawan Selangor dapat ambil peluang. Sementara kita boleh jumpa. Sebab lepas ni kita tak tahu boleh jumpa tak boleh jumpa. Wallahu alam, tak tahu. Besok malam ada Zoom. Saya minta siapa-siapa yang dalam sisi ni cuba pastikan dapat tempat lah. Kita ada 500 tempat aja. Tak sampai 490 lebih kurang itu, sebab ada 10 orang kita reservekan untuk orang-orang tertentu. Orang-orang yang mungkin tetamu-tetamu kita ke sebagainya. Jadi ada lebih kurang 490 atau 500 lah kita kata. So insya-Allah Zoom besok malam. Kemudian lepas tu saya akan pergi ke negeri-negeri. Johor ada dah berjumpa lah sebahagian. Tapi sebenarnya Johor tu kita tak plan awal. InsyaAllah kita akan buat lagi. Begitu juga dengan tempat-tempat lain. Jadi diharap dapat pergi. Dan kita kena jaga SOP. SOP kena jaga supaya kita tidak melanggar perkara-perkara yang ada dalam undang-undang negara. Kita penting jaga SOP. Jaga SOP tak apa, jaga SOP. InsyaAllah pastikan. Dan kemudian insyaAllah lepas tu kita akan pergi Negeri Sembilan minta. InsyaAllah kita akan pergi ke Negeri Sembilan, kita akan pergi ke Melaka. Mungkin minggu depan saya akan ke Kelantan. Kemungkinan saya akan sebut dalam sisi. Saya hanya akan umum dalam sisi saya tak akan umum di FB. Cuma saya kata kita kena jumpa. Bila jumpa tu kita ambil peluang perjumpaan tu. Kita minta pada Allah supaya barakah perjumpaan tersebut. InsyaAllah tuan-tuan, itulah cukup untuk hari ini. Saya minta maaf tadi terputus sebab saya nampak banyak sangat phone masuk daripada luar negara pun ada, daripada dalam negara pun ada. Saya tak ambil tapi Allah izin terputus. Allah izin terputus. Jadi mungkin ada hikmahnya. Dan insya-Allah
kalau ada kesempatan kita akan sambung bagaimana langkah-langkah untuk kita meneguhkan hati kita. Untuk kita meneguhkan hati kita, macam mana dia punya langkah-langkahnya, insya-Allah. Jadi kita akan bincang pada masa yang akan datang, kalau sempat, mungkin hari Isnin, insya-Allah. Aku lihat hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum, mohon ampun kepada Allah, minta maaf tuan-tuan sekalian. Dan saya nak minta tuan-tuan teruskanlah amalan amalan kena teruskan. Amalan apa? Yang wajib kena buat semua. Yang wajib kena buat semua. Kita tahu wajib je, kita buat. Yang haram kena tinggal semua. Yang haram kena tinggal semua. Oh, ada yang tanya Selangor di mana? Tengok dalam sisi Selangor. Ada dekat situ ada. Jadi kat dalam sisi Selangor. Cyber Circle Selangor. Ambil dalam Telegram, masuk dalam grup tu, tengok ada. Masukkan nombor. Sekarang ni bawah 100 lebih. InsyaAllah. Jadi insyaAllah kita akan ada perjumpaan hari Ahad petang. Jumpa tak lama, pukul 2, mungkin pukul 5, mungkin tengoklah dalam 3 jam je, tak lama. Paling sambil makan lah. Kalau ada makanan, siapa nak buat makanan boleh potluck, bawa lah. Nak buat makanan yang boleh sama-sama lah. Tak payah buat banyak-banyak sangat, saya lagi bazir pula. Makanan ada disediakan, insyaAllah. Bukan disediakan lah, mungkin dah bayar agaknya. Beberapa tu mungkin boleh guna makanan tu, akan ada catering lah, catering. Makanan ringan-ringan je, insya-Allah. Dan insya-Allah wajib buat semua, haram tinggal semua. Tajdid iman dengan kalimah syahadah. Ini amalan, saya minta tolong buat. Kemudian in addition tu kepada itu, kita dengan Quran, baca Quran. Nanti kita akan bincang tajuk khas Quran, kita akan bincang nanti. Tapi setakat ni baca Quran, tadabbur Quran. Kemudian zikir, la ilaha illallah, banyakkan zikir. Kalau dapat satu hari 1000, alhamdulillah. Kalau dapat lebih lagi bagus. Kemudian selawat, dapat 1000, alhamdulillah. Kalau lebih lagi bagus. Tak dapat pun tak apa, 100, berapa ikut mampu kita. Yang sunat-sunat. Kemudian selepas tu ukhuwah jaga. Jangan gaduh dengan orang. Yang paling susah sekali ialah akhlak. Jaga akhlak. Jangan sebab lidah kita tak jaga, orang sakit hati kat kita. Jangan sebab mata kita tak jaga, orang marah kat kita. Jangan sebab tangan kita menulis menaik, orang marah. Jaga akhlak. Seorang yang beriman, seorang yang Islam, kan, orang Islam lain selamat daripada lidahnya, selamat daripada tangannya. Jadi jangan kita menganiaya orang lain. Kemudian dari sudut ukhuwah, baik sangka. Baik sangka dengan sama-sama kita kena baik sangka. Baik sangka itu minima kekuatan. Dalam ukhuwah. Jadi baik sangka. Jadi insya-Allah cuba amalkan apa yang saya sebut ni. Insya-Allah bila kita bertemu nanti, kita boleh bincang dengan lebih detail sikitlah, insya-Allah. Kita baca doa Rabitah, insya-Allah. Auzubillahi samil alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad istama'at ala mahabbatik wa altaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik wa fikillahumma rabitataha wa dimuddaha wahdiha subulaha wa amla'aha binurika alladhi la yakhbu wa syrah suduraha bifaidil iman bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitha ala syati fi sabilik. Ya Allah, innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bi zikrik wa qalban maf'uman bi syukrik wa badanan hayyinan layyinan bi ta'atik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka 'ilman nafi'a wa nas'aluka yaqinan sadiqa wa nas'aluka dinan qayyimah wa nas'aluka al-'afiyata min kulli baliyah wa nas'aluka tamamal ghina 'anil nas wa hab lana haqiqatal iman bik hatta la nakhaf wa la narju ghairak ولا نعبد شيئا سواك واجعل يدك مبسوطة علينا وعلى أهلنا وأولادنا ومن معنا برحمتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب يا نعم المجيب يا نعم المجيب. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
Rabbana taqabbal du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Insya-Allah kita jumpa lagi, ada kesempatan insya-Allah malam esok Zoom hari Ahad untuk negeri Selangor, sisi negeri Selangor. Jadi ambil kesempatan dan peluang sementara kita boleh bergerak. Lepas ni kita tak tahu kita boleh bergerak ke tak. Sementara boleh bergerak, kita ambil peluang, dapat jumpa sekali dua kali pun alhamdulillah. Yang sekurang-kurangnya insya-Allah. Aku li qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.